وأهل البيت الكرام وصحبه ذوي القرآن وآل بيت الكرام ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل البيت الكرام وصحبه ذوي القرآن بيت الكرام ذوي القرآن الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur, memuji Allah kerana mendatangkan kita bulan Ramadan, bulan yang dipanggil bulan Al-Quran. Dan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, ialah bulan di mana Allah menurunkan curahan hujan ilmu Al-Quran. Dan Allah membasahi kalbu-kalbu ahli-ahli hikmah dengan curahan hikmah Al-Quran. Dan inilah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala membanjiri kalbu dan fuad ulul ilmi dengan ma'rifat pengenalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa untungnya orang mukmin yang mengenal kemuliaan bulan Ramadan ini hanya kerana ilmu. Walaupun ilmu itu hanya tentang memahami satu huruf, satu lafaz, satu kalimah, satu kalam, satu ayat, satu surah. Pada Allah, engkau memahami satu lafaz, Allah akan memahamkan kita satu ayat. Memahami satu ayat, Allah akan memahamkan kita 10 ayat, satu surah dan seluruh Al-Quran. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kalau bila datang bulan Ramadan, kita tidak segera mencari ahlullah yang ada talian kepada Allah, bulan Ramadan itu tidak ada nilai pada kita. Dan datang Ramadan, kita tidak mencari ahli yang mempunyai talian kepada Rasulullah, bulan Ramadan itu akan berlalu tanpa rahmat. Jadi untuk mendapatkan talian kepada Allah, Allah suruh kita cari keluarganya yang ada talian kepada Allah. Keluarga Allah di dunia ini adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Seperti yang dalam sebuah hadis, Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, fil ardi, di dalam bumi ini ada keluarga-keluarga Allah. Dan para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Manhum? Mereka adalah Ahlul Quran, mereka adalah Ahlullah, mereka adalah ahlu khas tentang ilmu Al-Quran. Jadi apabila kita bertemu dengan Ahlul Quran, yang Nabi sifatkan mereka adalah keluarga Allah,
kita tak tahu siapa ni Ahlul Quran. Kita tahu orang yang sentiasa membuat tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mereka lah ahli Quran. Mereka lah orang yang digelar oleh Allah sebagai ahli Quran. Tapi bila tengok karakter mereka, bila tengok cara mereka membawa Al-Quran, meyakinkan kita pada Al-Quran, kita tidak rasa mereka itu layak menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus akan cantas mereka dari fikiran kita. Tak boleh, mereka tak layak. Jadi Ahlul Quran wajib orang yang dari kalangan Ahlus Syahadah. Kalau dia bukan Ahlus Syahadah, setinggi-tinggi mana dia punya ilmu dalam Al-Quran, pengetahuan dalam Al-Quran, hafalan dalam Al-Quran, bacaan dalam Al-Quran, dia tetap orang pengaji Al-Quran, tapi tidak boleh dikatakan dia keluarga Allah. Jadi ahli syahadah, ahli yang ada ahli la ilaha illallah, Allah sifatkan orang yang ada talian pada Allah. Ahli syahadah, orang yang ada ikatan talian tu kepada Allah. Itu cara kita nak menyelidik dan memahami siapa keluarga Allah. Kita diberi akal untuk kita memperbezakan di antara hak dengan batil. Segala-kala di dunia ni ada hak dan batil. Ilmu Furqan diberi untuk memperbezakan. Jadi terpulang pada kita. Kalau kamu nak ditipu dengan orang ini, ustaz ini, syekh ini, wali ini, ahli Al-Quran, ahli keluarga Allah, sampai kamu mati, pergi kamu kena tipu. Sampai kamu ditipu, tertipu, menipu orang, kamu juga menipu orang lain. Dia ahlul Quran, dia keluarga Allah, pergi tipu orang. Kamu tertipu, kamu ditipu. Kalau ada ilmu, ilmu tidak boleh menipu. Ilmu yang hak. Jadi kalau datang Ramadan, satu hari kamu tidak bersama, hari itu hari yang kamu sudah terputus dari Quran. Barang siapa Ramadan terputus dari Quran, dia cek dia sudah dapat Ramadan atau tidak, walaupun dia puasa, walaupun dia kerjakan tarawih 1 juzu atau 30 khatam satu hari. Tolong periksa kamu ada talian kepada Al-Quran atau tidak. Dan talian Al-Quran bermakna talian kepada Allah. Kedua, bulan ini bulan penuh rahmat, disuruh cari rahmat. Hari-hari disuruh cari rahmat. Kumpulkan rahmat. Tenggelam dalam lautan rahmat, Bahrul Rahmah. Jadi macam mana nak dapat rahmat? Talian rahmatan lil alamin. Mana talian rahmatan lil alamin? Talian Rasulullah. Talian Rasulullah di mana? Rasulullah kata, talian aku talian syahadah. Talian aku kepada Allah, talian la ilaha illallah. Talian kamu kepada aku, talian syahadah rahmatan lil alamin. Siapa ada berada bersama ahlul baitin Nabi, walaupun dia hitam, rambut keriting macam Bilal, Nabi kata ini ahlul baitku. Dia bukan darah dagingku, tapi dia ahlul baitku. Kerana ahlul syahadah, ahlul bait Nabi. Kalau kamu ada di talian rahmah. Kamu sudah dapat rahmah. Sah kamu dah dapat rahmah. Hanya tunggu merasai menikmati rahmat. Tahun ini Allah tutup kepada umum. Allah hanya bagi kepada orang yang terpilih. Saja Allah adakan satu agenda untuk berkumpul nak bagi ilmu. Sebab ilmu Allah, ilmu Al-Quran lebih-lebih utama, lebih penting. Kalau kamu boleh membaca apa yang Allah sedang rancang kebaikan untuk kamu dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datangnya hari Ramadan, malam atau siang, satu huruf kamu tidak faham tentang Al-Quran, satu lafaz, satu kalimah, satu kalam, satu ayat kamu tak faham,
Faham, bukan disuruh belajar. Bukan disuruh hafal. Hafal, bagus. Faham. Memahami kalam Allah artinya memahami Allah. Memahami Allah artinya melayakkan diri kamu menjadi arif billah. Orang yang mengenal Allah. Jadi memahami satu perkataan di bulan Ramadan sangat-sangat mudah sebab tidak ada halangan yang besar. Tidak ada halangan antara kita dengan Allah. Tidak ada. Semua sudah dicabut. Iblis, syaitan, dajjal, ifrit, jin, semua waswasilana, semua telah ditanggalkan. Begitu mulia, begitu suci, begitu bersih, begitu hebat bulan Ramadan ini. Saat Allah temukan kita bulan Ramadan, kita solat, betapa rindu nafsu mutmainnah ni, melonjak-lonjak nak terus-terus kepada Allah, menangis dalam solat. Selama 11 bulan dihalang berbuka, menangis nafsu mutmainnah nak bertemu, nak liqa Allah. Melonjak-lonjak, melompat menunggu saat solat maghrib masuknya Ramadan. Kalau kamu tahu adat masyarakat Islam ni seluruh dunia, sebulan sebelum Ramadan, 3 bulan daripada bulan Rajab, Syaban dah bermula bersiap apa saya nak buat bulan Ramadan. Semua bersiap untuk buat amalan. Walhal Allah pentingkan apa? Rasulullah pentingkan apa? Sahih Bukhari, man kama, man sama. Allah pentingkan pengisian dalam amal ibadat kamu, bukan kuantiti, bukan banyak. Kita tak larang buat banyak-banyak, tapi pengisian. Kalau kamu ada pengisian ini, Ramadan kamu selamat, puasa kamu selamat, amalan kamu selamat, tarawih kamu selamat. Satu tahap dijamin oleh Allah. Di dunia ni belilah apa pun barangan, ada jaminan. Warranty card ada, guarantee card ada. Kalau kamu buat sesuatu tidak ada jaminan dari Allah, tak tahulah kenapa kamu buat amalan. Jadi hari ini majlis ilmu Ramadan. Semalam majlis ilmu Ramadan, malam Ramadan, hari ini hari Ramadan yang pertama. Tajuk yang sama kita kupas lebih mendalam adalah 2 jaminan agung dari Allah atas orang mukmin. 2 jaminan agung. 2 jaminan agung. Kamu buat amalan, kamu buat tarawih, kamu buat puasa, kamu lakukan segalanya, kamu diterima, kamu rasa kamu punya amalan diterima. Tapi adakah dijamin? Sebab bila kamu buat amalan, kamu buat kerana kamu patuh datang buat amalan tu solat. Kamu patuh perintah Allah, kamu buat puasa, kamu lakukan puasa. Tapi kamu setia tak? Kamu yakin tak? Sudah gagal. Mana jaminan berkurangan? Habis tu kamu lakukan mengikut irada Allah sehingga kamu dijamin tak? Tak ada jaminan. Mana kamu akan susah di akhirat nanti. Jadi kita nak cari satu bahan ilmu, satu bab ilmu di mana setiap amal ibadat kita lakukan dengan satu pengisian ilmu dan amalan ini Allah jamin. Allah jamin. Allah jamin. Allah sendiri jamin. Itu yang kita bukakan semalam. Allah jamin.
Ini pembukaan ilmu yang paling tertinggi di tahun ini, di bulan Ramadan ini. Paling tertinggi. Yang bertuah dapat ni bertuah sungguh. Allah mahu kamu lakukan setiap amalan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Paling terbaik di bulan Ramadan ni sebab niat kita tidak akan digabungkan dengan niat iblis dan niat syaitan, niat waswasil khannas. Niatnya satu jin yang duduk dalam urat. Niatnya satu jin yang duduk dalam ingatan, fikiran, tak ada. Very free, freedom, liberty, liberation, total liberation. Untuk kita melakukan apa sahaja amalan untuk mendapat jaminan Allah. Satu, kalau kamu tahu ilmu ni, ilmu yang kamu boleh isi dalam setiap amalan, gerak-geri, ibadat, dan kamu amalkan, Allah jadi penjamin. Allah jadi penjamin. Semalam kita dah buka. Saya nak tanya, apa you faham semalam? Kalau you tak faham, buat apa saya buka hari ni untuk semua orang ni? Atau untuk kamu juga? Amir, apa you faham dari ilmu semalam? Dari pembukaan semalam. Ada satu ilmu yang paling agung, yang awliya Allah menanti 10 tahun pengajian mereka tentang ilmu ma'rifatullah. 10 tahun menanti, 20 tahun menanti, 30 tahun menanti, 40 tahun menanti, 50 tahun menanti, 60, 70 tahun menanti, untuk dapat, yang saya tahu setakat 70 tahun wali-wali Allah menanti untuk dapatkan satu bahan ilmu ini. Kamu dapat di dalam 6 tahun, 6 bulan, 6 hari, 6 jam. Kamu takkan nilai ilmu ini. Awliya Allah menanti berpuluh-puluh tahun untuk mendengar ilmu ni dan terus nak beramal. Seluruh amalan di dunia ni Allah balas setimpal. Kau solat, kau dapat pahala ni. Kau solat berjemaah, kau dapat 27. Engkau puasa, kau dapat ini. Kau pergi haji, kau diampunkan seperti baru lahir dari perut ibu. Tapi kalau setiap amal ibadat ada pengisian ilmu ini dan amalan ini, Allah membalas tanpa batas. Dan Allah tidak kira berapa banyak Allah nak balas. Tidak ada perkiraan. Jangan ingat syahadah. Saya tidak sebut syahadah. Ini bukan majlis ilmu untuk menerangkan tentang syahadah. Ini lain daripada yang lain. Dan Allah terima kabul tanpa soalan, tanpa disoal, tanpa soal siasat. Tak mau. Keempat, Allah Subhanahu wa taala redha atas amalan dia, ilmu dia. Allah redha. Allah redha. Raditu billahi rabba. Ada rali. Aku redha ke atas hamba-Ku ni. Kelima, Allah jamin. Itu sebab saya tanya, kamu buat segala amalan, apa jaminan kamu? Kamu pernah dengar ke Allah jamin kepada kamu? Aku beli ni handphone ni, mana kad jaminan? Ini kad jaminan. Mana Allah punya kad jaminan? Jangan cakap. Tak ada. Al-Quran itu kitab jaminan. Betul ke tidak? Al-Quran itu kitab jaminan ke tidak? Kitab jaminan, warranty, guarantee. Kamu pilih satu ayat, ini garanti kadku untuk ni. Allah jamin. Jaminan itu yang memberi kamu semangat, kasih sayang, istiqamah, berpegang. Jamin. Allah jamin. Jangan kata beli motor, beli kereta, beli microwave oven, itu je dapat. Tak ada. Wallahi ada jaminan. Jaminan Allah tidak ada awal dan akhir. Tidak ada putusnya, tidak ada batasnya. Jaminan Allah mana? Jaminan Allah mana? Fahaman ni betul. Semuanya dibalas.
Yang ini kalau kamu tahu ilmunya dan kamu isi, tidak ada batas. Kamu akan menyesal di akhirat. Saya dengar ilmu ni, saya tak ikut Syekh, mempelajari sampai saya faham dan yakin, kamu menyesal di padang mahsyar. Setiap amalan kamu menyesal. Syahadah nanti dulu. Syahadah kamu kena layar 7 petala langit sampai ke arasy Allah, sampai ke sisi Allah. Allah sedang menyaksiku, aku sedang menyaksi Allah. CCTV, kamu tak tahu siapa sedang menyaksi, tapi kamu nampak CCTV. Ada CCTV. Saya tahu Governor Bank Negara sedang melihat seketika. Walaupun dia akan tengok. Saya tahu. Allah bukan macam Governor, seketika dia tengok. Allah sentiasa, innallaha ala kulli syai'in. Ini bukan soal syahadah. Syahadah nanti dulu. Kamu lepaskan syahadah 7 petala bumi, 7 petala langit, baru cerita syahadah. Ini permulaan. Kamu akan menyesal di akhirat. Kenapa aku tak belajar ilmu ni? Aku pentingkan kerja, aku pentingkan perkara lain, aku pentingkan anak bini, aku pentingkan makan, aku pentingkan buka puasa, aku pentingkan tarawih di sana dan sini. Aku tinggal ilmu yang paling agung yang diberi 2 jaminan oleh Allah. Aku tinggalkan. Bila sampai amalan ke depan kamu tengok semua nilainya kosong, minus. Satu diterima, kamu patuh, kamu datang. Tapi lain, kamu yakin, kamu terikat, kamu istiqamah, kamu bertambah nilai mutunya dalam solat, dalam ibadat. Semua kosong. Tarikan kamu kepada masih Allah lebih hebat tarikan kamu kepada Allah. Jadi saya dan kamu confirmkan pada hari ini semua amalan kamu akan sampai ke batas kosong. Satu tu diterima, kamu patuh. Saya patuh. Saya nak solat, saya datang patuh. Saya patuh. Saya suruh di puasa, saya patuh. Patuh tu ada. Tapi jaminan mana diterima? Dengar ni. Kalau kamu tahu ilmu dan amalan ini, Allah terima kabul tanpa ada soal. Allah membalas dia tanpa ada had. Allah beratkan seluruh amalan kamu bersama dengan niat tu, dengan amalan tu, ilmu tu. Allah redha, Allah kabul redha, Allah jamin. Ana jaminan dia, hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal. Kenapa kamu lompat ke depan? Hasbunallahu ni'mal wakil. Aku wakilnya, aku advocate. Malaikat kata, Allah tak boleh, amalan dia semua terbaik. Aku wakil dia. Aku advocate, aku solicitor, aku peguam. Kamu jangan masuk campur. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula. Aku maula. Aku menjaga, membimbing, menghitung, memeriksa, memerhati keadaan dia. Jangan dia dianiaya. Tak boleh. Ni'mal maula, sebaik-baik maula kepada orang yang ada ilmu dan amalan ni. Jadi mau tak mau kamu menyesal di akhirat. Kamu tak faham hari ini, 10 tahun akan datang kamu buka video ni, baru kamu, ya Allah, inilah aku cari sebenarnya. Dulu aku pergi saja agenda lain. Saya pergi untuk tu, saya pergi untuk pertumbuhan ni, itu, ini, allowance ni, ini, bukan untuk ini. Jadi attention saya bukan 100% untuk ini. Sudah nanti 10 tahun, 5 tahun kamu buka, baru aku faham sedikit. Baru sedikit aku faham. 10 tahun masa tu Syekh dah jadi tulang tanah, dah hancur habis. Wallah, kalaulah hari tu benar-benar aku cari ilmu ni sampai terbuka, ya Allah, kamu menyesal. Baik menyesal di sini.
Kamu akan menyesal. Quran, Allah mentahqiq, kamu akan menyesal. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Walau kamu Nabi dan Rasul, kamu menyesal. Nabi Allah Ibrahim menangis, kata, Ya Allah, saya ada khalilmu, tolong selamatkan diriku, nafsi-nafsi, umatku nanti dulu. Allah, saya adalah kalimullah Musa, selamatkan nafsi-nafsi sebelum kau selamatkan ibuku. Kamu akan menyesal kerana tak dapat ilmu ni, kerana Allah tak nak jamin. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa AS tak ada ilmu ni. Ada ilmu, mereka nak tunjukkan kepada kamu, kamu akan lebih menyesal dari kami. Ini kepahaman yang betul. Kenapa saya tak nak cari ilmu ni? Kalau saya isi ilmu di amalan ni, saya dijamin confirm. Sekarang yang kata jamin tu adalah seorang syekh. Kalau Allah yang cakap saya jamin, saya boleh percaya. Tunggu sampai kau jadi nabi, rasul, malaikat, baru kau dengar jaminan Allah. Kau belum hidupkan lagi kalam Allah sehingga kau boleh berkalam dengan Allah di dalam kalbumu, fuadmu, rohanimu, rohmu, sirmu 24 jam. Kau boleh berkalam dengan Allah. Kau boleh dapat jaminan kepada Allah. Jadi orang awam tidak akan dapat jaminan dari Allah, dari malaikat, dari Rasulullah, dari Anbiyaul Mursalin, daripada malaikat, dari siapa? Mereka hanya dapat jaminan dari awliya Allah, ahlullah, ahlu baitin Nabi, ahli syahadah. Dan bila dia jamin, pegang jaminan dia. Dia kata, kalau kamu isi ilmu ini, ilmu jaminan ini, dua jaminan ini, dalam setiap amalan kamu, ibadat kamu, kamu dijamin oleh Allah. Dia kena jamin di dunia ni, jangan lari di akhirat. Kau lari, kau penipu, kau pendusta, kau pembohong, saya akan tuntut keadilan kepada Allah. Kamu kena tuntut. Kalau dia jamin di dunia ni. Jadi di akhirat, kalau kamu memohon, Ya Allah, aku telah lakukan puasa hari pertama ni, tarawih hari pertama ni, dengan mengisi ilmu ni dan amalan ni, mana jaminanmu? Allah tanya, siapa jamin kau? Aku mana pernah jamin. Allah yang jamin ni, da'i Allah ni jamin. Panggil dia. Kau pernah jamin? Ya, aku jamin atas jaminanmu kepada kami. Engkau jamin. Benar, aku jamin. Aku terima jaminan dia ke atasmu. Kamu dua pergi. Allah. Jadi tolong jangan sampai mati kamu nak cakap Allah telah jamin ibadat puasaku hari pertama ni, tarawihku, segala bacaan Quranku, Allah telah jamin. Jangan nak tipu dan dusta orang. Jangan didusta, ditipu oleh syekh. Ilmu kena ada untuk menimbang kebenaran jaminan dia. Jaminan. Apa jaminan kau punya kereta dijamin? Ini warranty card, ini kad semua ada. Betul. Cop. Betul. Saya tanya, mana jaminan kamu? Dia faham, bagus. Dia berfikir. Dia kata, saya berfikir dan berfikir dan berfikir. Apakah ilmu ni? Mungkin syahadah kot. Tak, saya dah tolak. Saya kata, bukan, ini bukan ilmu syahadah. Ilmu yang tak pernah kita didedahkan, tak pernah kita dengar, tak akan kamu dengar kecuali dari ahli syahadah. Tak akan ada ahli syahadah yang berani datang nak mengajar ilmu kamu kerana
fatwa. Kerana jaminan ini ada di Lauhul Mahfuz. Hanya orang yang telah naik ke rohaninya, bukan dirinya. Rohaninya telah naik dengan syahadat tingkatan demi tingkatan ke 7 petala langit, Lauhul Mahfuz, Arash Rabbul Alamin, bertemu dengan Allah dalam penyaksian. Mereka saja boleh tahu apa yang ditulis dari sisi Allah jaminan. Kena tanya pada Allah, jamin ke ya Allah? Aku jamin. Bila kamu kata hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu adalah pengiktirafan Allah dah jamin. Cukup bagi aku. Tengoklah ayat tu. Cukup. Bukan akan mencukupi. Cukup. Hasbunallah. Cukup engkau Allah sebagai wakilku, maulaku, penolongku. Tolong. Jadi apa dia faham? Ilmu ni adalah ilmu kesedaran, ilmu penyesalan. Bagus, dia berfikir. Kesedaran datang dari dalam. Kesedaran datang dari dalam. Penyesalan dari dalam. Yang saya cakap ni ilmu pengisian. Kena isi dalam perut, makan mulut. Bukan makan dari dalam, minum dari dalam. Nabi-Nabi Rasul minum dari dalam. Allah keluarkan mereka air, makanan dari dalaman. Macam lebah keluar dari fi butuniha, dari dalam. Yang dimaksudkan tu penyesalan dari dalam, kesedaran dari dalam. Syekh maksudkan pengisian, kamu kena isi. Pengisian. Bagus, dia berfikir. Kalau kamu tak dapat ilmu ni setelah kamu dengar, kamu mati, confirm 100% kamu akan menyesal. Sekarang pun penyesalan tu ada dalam muka-muka kalian selepas buat ibadat. Berat, beban, bosan. Melainkan dengan syekh, lain rasa, lain, ringan. Sekarang pun boleh rasa penyesalan tu dalam bentuk bermacam-macam bentuk simptom. Jadi apakah ilmu ni? Apakah amalan ini? Yang Allah kata, aku jamin. Pengisiannya hanya 10 saat. Dari mula satu huruf ke akhir ni 10 saat. Itu je pengisiannya, dan diamal secara istiqamah. Orang-orang yang paling zalim sebelum zaman Nabi kerana mengamal ilmu ni dikebumikan sebagai wali Allah. Orang yang beramal dengan ilmu di zaman Nabi, perompak besar, dimuliakan oleh Allah. Sampai jenazahnya, Allah kata tidak ada seorang pun boleh sentuh jenazahnya kecuali wali-wali Allah. Selepas zaman Rasulullah, di zaman khulafa, sampai bertahun-tahun, ada saja orang yang beramal dengan ilmu ni mati menjadi wali Allah, arif, habib Allah. Bukan wali, habib Allah. Sejuta kali lebih besar darjat wali Allah. Sebelum masuk ke dalam tu ilmu, kamu percaya dulu dai Allah. Surah Ahqaf ayat 46. Kamu percaya kepada dai Allah? Surah Ahqaf ayat 31-32. Ya qaumana ajibu dai Allah wa aminu bi. Pergi kaji dulu. Allah suruh aku beriman kepada Allah dan Rasul ke dai Allah dulu? Pergi kaji, yakin dulu. Tanya 1000 orang.
Kalau kamu punya iman kepada da'i Allah tidak sempurna, iman kamu kepada Rasulullah tidak sempurna. Iman kepada Allah tidak sempurna, tertolak. Kamu kena beriman, tak cukup. Yakin kepada da'i Allah ni. Baru dua tajuk hari ini adalah dua jaminan agung dari Allah ke atas mukmin. Mukmin yang menerima kad muhsin, yang istiqamah muttaqin, yang mencintai, menyebarkan ilmu ni dengan begitu yakin, muhibbin, pencinta. Apa gunalah kamu belajar Institut College Islam, kamu belajar Darul Quran, tak tahu apa pengisian ni. Saya tanya, kamu dah belajar ilmu tinggi-tinggi, tolonglah jawablah, apa ilmu ni, apa amalan ni. Kamu dah belajar ilmu tinggi-tinggi, ilmu yang agung seperti ini, dijamin kamu tinggal. Kamu tak ada guarantee card. Kenapa? Carilah ilmu ni. Pergi cari semua peliwat pendek-pendek di dunia ni, tanya diorang. Baru kamu tahu nilai Azhar, nilai Arif Billah, nilai Ahli Syahadah. Pergilah, cari di Darul Quran, cari di College Islam, cari di Universiti Islam, baru datang. Jangan nak sombong, jangan nak kurang ajar. Kamu kena iman 100% dengan da'i Allah, baru iman kamu sempurna kepada Rasulullah, baru iman kamu sempurna kepada Allah. Kamu punya iman tak sempurna, jangan harap ilmu ni kamu akan terima, walaupun sezarrah ilmu ni kamu tak akan terima, kamu tak akan beramal. Sebab keyakinan kamu, iman kamu kepada da'i Allah 99.9% sahaja. Tertolak iman seperti itu. Sebab ini perintah Allah, suruh beriman kepada da'i Allah 100% sebelum beriman kepada Rasulullah. Amantu billahi wa rasuli. Sebelum tu da'i Allah. Kamu kena yakin ayat ni sebesar-besar yakin dengan perintah Allah. Allah kata, sempurnakan iman kamu. Kamu yang nak duit, kamu yang nak harta, kamu nak yang kekayaan, dibagi oleh Allah, dicampak luar, tidak dipedulikan. Tunggu, kefakiran tidak lama lagi akan datang. Carilah kekayaan sebelum kefakiran. Carilah kesihatan sebelum kesakitan. Carilah kemudahan sebelum kesulitan. Jadi apakah ilmu tu? Allah tangguhkan pada hari ini. Hari ini pula kamu pun tidak bersedia, seorang pun tak bersedia untuk menerima ilmu agung, jaminan agung. Begitu besar jaminan Allah. Malaikat dah periksa, kata Allah, dia out, dia tidak ikut standard kita, ya Allah. Allah kata, aku jamin, aku ni'mal wakil atas diri dia, amalan dia. Get out, serah dia kepada aku. Aku maula, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Sudah minta ampun, maaf semua. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Kaulah maulaku, kau telah janji aku, ya Allah. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Syaitan semua nak bawa amalan aku pergi ke neraka. Mana jaminanmu sebagai maula? Aku maula kepada orang yang ada pengisian ilmu dan amalan. Aku maula. Jadi mati kering kamu, ya. Sampai Ramadan, akhir Ramadan dalam hidup kamu,
mati dalam kekeringan tanpa ilmu, mati kekeringan di padang mahsyar, kerana tidak mengutamakan ilmu ini dan amalan ini. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku penolong. Amalan kau tak dapat tolong, aku Allah menolong kepada orang yang ada isi ilmu ini dengan amalan ini. Aku menjadi maha penolong. Amalan kamu tak dapat isi, menolong kamu tak ada. Aku maha penolong. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu tak pernah majlis zikir putus dengan dia, sebab Allah dah jamin. Kami gembira kepada Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh siapa? Oleh orang yang telah dijamin oleh Allah. Kamu pernah dijamin? Kamu potong jari kamu sampai mati kalau kamu boleh dijamin. Melainkan kamu sudah melepas 7 petala langit dengan syahadah kamu. Syahadah bukan mata. Syahadah adalah peningkatan dimensi kalbu sampai boleh menaiki 7 petala langit, dan kalbu itu pergi bertemu di arasy. Apa yang wajib ditemuinya, dari arasy dia dinaikkan bertemu dengan Allah. Allah Maha Syahid. Dan itu pun kalau ada 2 pengisian ini, kamu boleh naik dari arasy ke sana. Jadi saya menanti kamu bila kamu dah dapat lesen ke 7 petala langit, lesen pergi bertemu yang Ar-Rahman alal arsy istawa. Temu dulu Ar-Rahman di arasy, baru pergi jumpa Allah di alam akbar, alam Allah. Tolong, go protocol. You need sense, man. You need to have senses. Bukan bertemu Allah macam itu. Semuanya ada protokol. Bila kamu dijamin, sampai mati kamu takkan dijamin. Jadi macam mana saya nak selamat? Allah, saya percaya. Yakin nanti. Saya percaya dai Allah, daimu mengatakan kalau saya isi ilmu ini dan amalan ini dalam setiap tarawihku, puasaku, bacaan Quranku, tadarrusku, zikirku, wiridku di bulan Ramadan, engkau jadi penjamin. Betul kau ya Allah? Dia jamin diriku. Dia yang jamin ni. Betul. Kalau dia yang jamin, dia ada jaminan dariku. Allah terima. Quran. Bacalah 2 ayat tu. Tengok apa jaminan di situ. 2 jaminan. Dan Allah pun kata, kalau kamu tidak mengikuti, mempercayai 100% dai Allah tu, kamu tidak akan ada siapa pun sebagai penolong di bumi ini, di akhirat. Tak akan, aku pun tak nak tolong, hamba-hambaku dai pun tak mau tolong. Jadi di sini pentingnya kita beriman 100% kepada dai Allah sebelum kau beriman kepada Rasulullah. Quran. Ini perintah Quran. Ini bukan Bible yang sudah ditukar-tukar. Ini perintah Quran yang mewajibkan kamu percaya 100%. Hal duniawi tak payah percaya. Hal cash, hal binary, wajib. Tapi tak percaya itu, kepercayaan ke atas ni pun boleh tergugat. Sebab macam kononnya Allah ni
Soal duniawi Allah tak mau tolong. Walhal Allah kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Cari ilmu ni. Bila kamu bersedia, datang. Hanya bulan Ramadan saja ilmu ni akan terbuka. Ilmu agung berada di pulau besar. Dan kita ada dalam lingkungan. Kalau mulai hari ini kamu tidak memberatkan, kamu memberatkan yang lain, dunia kamu, kerja kamu, anak kamu, isteri kamu, suami kamu lebih penting, Allah akan tutup ilmu ni dari kamu. Kalau kamu duduk pun kamu tak akan faham. Kamu faham pun kamu tidak akan rasa. Kamu akan kecilkan ilmu ni sehingga kamu tertolak. Semalam pun suruh sediakan lampu, ada orang kata ni lampu ni nak perli menghina majlis Allah. Allah sakitkan perut dia ke, kepala dia ke, dah tak dapat turun dalam majlis. Tengok macam mana Allah tarik nikmat. Sediakan sebesar-besar penyediaan untuk Allah. Allah akan ganti kamu lebih-lebih hebat. Sebab mesej ini bukan untuk kamu. Ada orang akan dengar 5 tahun, 3 tahun, 10, itu akan berharga pada dia. Hari ini kamu datang atas paksaan. Kamu bukan datang atas keredaan. Di situ kamu dah gagal untuk tembus ke dalam-dalam. Kamu kena datang penuh redha, penuh kasih sayang, penuh keinginan. Talibul ilm. Talab tu keinginan yang berlonjak-lonjak, berbakar keinginan tu. Ilmu Allah ini jaminan untuk kamu di akhirat. Manusia ni apa pun dia beli kena jamin. Telur pun dia beli jamin. Laksa pun dia beli kena jamin. Apa pun jamin. Bagus, sedap tak? Sedap tak? Ada ditulis sedap. Buah ni macam manis macam gula. Jaminan tu yang dia beli. Apa jaminan kamu? Tolong tafakur. Kalau kamu mati hari ini tanpa ilmu ni, macam mana kamu nak selamat? Oh, Syekh Islam, jangan, tolong, don't give bullshit reasons. Syekh selamatkan saya, doa dia, syafaat Rasulullah. Kamu kena merana, terseksa, terazab sehingga datangnya bantuan agung. Masa tu syahadah. Sebelum tu ini, selamatkan diri kamu sebab Allah dah bagi warranty card Allah tu. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah. Quran itu garanti cardku. Mana garanti? Jadi memahami ilmunya sangat-sangat penting. Tolong fikir sampai kamu bersedia satu hari nanti. Saya nak tahu apakah wajib saya isi dalam setiap amalanku, ibadatku sampai saya mati. Kerana kalau saya mengisi ilmu ini dan amalan ini dalam setiap amal ibadatku, Allah terima kabul 100%. Allah beri aku ganjaran yang tidak ada had dan batas. Jadi kalau kerana satu amalanku ini aku isi, 1000 amalanku Allah tolak, ganjaran ini akan ditambah mizqala zarratin khairan yara. Akan ditambah segala amalan yang buruk itu diperbaiki. Surah Furqan ayat 70. Baddala tu menukar segala keburukan jadi kebaikan. Ini sifat Allah yang Maha Agung. Aku akan tukar segala keburukannya kepada kebaikan. Oleh kerana dalam 1001 amalan ada satu ilmu yang diisi ini, dan amalan ni
1000 amalan yang rosak semua digantikan jadi baik. Surah Furqan ayat 70. Bacalah. Yubaddilullahu, Allah akan ubah segala keburukan jadi kebaik. Hasanat. Itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanat. Semua ditukar ganti. Ya kamu dah belajar ilmu sampai ada 70 tahun, 80 tahun orang sini. Sampai ke Darul Quran, College Islam, Universiti Islam. Jawablah. Ajarlah kami. Kami nak belajar. Ajarlah. Jangan sombong. Jangan nak kurang ajar. Ajar. Bagi tahu. Sampaikan. Rasakan. Jangan nak bawa sijil kamu. Jangan nak bawa kepandaian mulut busuk kamu. Pandai baca kononnya. Jangan nak bawa ilmu-ilmu syaitan iblis kamu. Saya lebih baik dari dia. Jawablah. Apa ilmu yang boleh jamin amal ibadatku sampai saya mati dan di akhirat dunia? Jawablah. Apa jual mesin, jual rumput, jual ni boleh bagi jaminan? Allah Maha menjamin, tak boleh bagi aku jaminan. Di mana iman kamu? Bulan ini bulan mengisi iman. Kalau satu hari kamu terlepas tidak mengisi satu bab iman, puasa kamu tolong kaji balik. Lebih baik kata uliah Allah kamu jadi kafir. Tolak puasa tu, tolak ibadat tu. Aulia Allah kata, bukan saya. Kafir tu bukan tukar agama. Kufur, tak bayar puasa. Kamu tak puasa pun. Puasa bukan luaran. Bila dia cakap macam ni, dia kata, ini dia hukum kafir. Saya tak hukum kafir. Saya kata kalau kamu tolak, kamu boleh jatuh kafir. Kamu tidak tolak luar, kamu tolak dalaman. Benar! Benar kata! Kamu tolak dari dalaman. Kamu benci puasa ni. Kamu benci tarawih. Kamu benci tarawih. Siapa dalam ni sembahyang 23 rakaat? Jangan kata orang, anak kami pun 8 je ikut Wahabi. Kenapa tak mau ikut sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Rasulullah? Kami sakit kaki, berdarah, apa pun penuhi kerana nak hancurkan nafsa, hancur-hancurnya. Tak ada tazkiyah. Ramadan ini tak ada guna. Ramadan ini hanya untuk tazkiyah. Tapi tazkiyah itu dibenci oleh kamu. Kamu menjadikan alasan kerana inilah ramai orang lari. Tak apalah, jangan lari. Duduk jadi busuk, jadi buruk, kamu akan dibuang sendiri oleh Allah. Tazkiyah adalah elemen paling utama di dalam Ramadan. Paling utama. Syahrut tazkiyah. Nurut tazkiyah. Dan Allah berfirman surah Nur ayat 20, aku saja boleh tazkiyah kamu. Malaikatku tak boleh. Rasulku tak boleh. Nabiku tak boleh. Aku sendiri. Dai itu tak boleh. Syekh ni tak boleh. Aku. Jadi kalau kamu nampak syekh yang tazkiyah, kamu kufur kepada ayat Allah, perintah Allah. Kalau kamu dah kufur, memanglah kamu jadi kafir. Saya tak cakap kamu kafir. Orang yang kufur kepada ayat tu yang kafir. Jadi orang yang berpaling kerana kata tazkiyahnya begitu hebat, kamu tak nampak Allah yang tazkiyah kamu. Kamu tak nampak Quran surah Nur.
Aku saja boleh tazkiyah kamu. Saya, Allah seorang saja. Kamu tak boleh tazkiyah diri kamu. Orang lain tak boleh tazkiyah diri kamu. Quran. Masih lagi kamu ramai berpendapat tazkiyah ni dari Syekh. Betulkan keadaan itu. Itu sebab kamu ramai tak nak datang pun majlis. Sebab kena tazkiyah. Allah kata, aku bagi dia ganjaran luar biasa. Siapa isi setiap amalan, ilmu ini luar biasa. Tidak ada setimpal, tak ada mizqala zarratin, mizqala zarrah tak ada sini. Bi ghairi hisab. Aku redha atas dia. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu zalika liman khasya rabbah. Redha. Jangan kamu sentuh dia. Aku dah redha atas diri dia. Orang yang redha saja selalu bawa raditu billahi rabba, raditu, bukan mulut ucapan. Redha tu datang dari dalam dengan tangisan. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Rela Allah sebagai Rabb, bukan sebagai ilah. Raditu billahi rabba. Kau dah nampak kan Rabb engkau sedang melakukan apa kepada engkau saat ni? Kau kata aku redha engkau ya Allah sebagai Rabbku. Macam kenapa kamu ucap kosong-kosong? Sebab tak ada kepahaman. Habis tu kamu dijamin sebesar-besar jaminan. Kamu ditolong, ni'mal nasir. Kamu dipimpin, diselamatkan dari segala-galanya. Siapa tidak ambil ni, saya cakap, kamu dah tahu. Ini, ya Allah. Sungguh besar ni. Ini kalau saya tak dapat ni, memang betul tu. Saya tu cakap betul. Saya memang akan menyesal. Saya menyesal di akhirat nanti. Jadi tak tahulah apa yang Allah akan bukakan masa-masa akan datang. Tinggal sehari dua hari je lagi sebelum kami terbang. Dahagakan. Kalau kamu dahaga, kamu akan merangkak datang dari Kuala Lumpur. Bukan main kereta. Saya akan nampak kamu merangkak di tepi jalan. Macam kami merangkak dulu untuk cari ilmu. Sabar, pergilah cari. Bagi tahu saya. Carilah ulama-ulama besar-besar. Minta diorang. Kan hebat-hebat ada di luar sana. Pergilah cari, datang, tanya. Saya bagi masa. Setahun sampai tahun depan pun saya boleh sabar menunggu jawapan kamu. 5 tahun pun boleh, 10 tahun pun boleh, 1000 tahun sampai di padang mahsyar, 50,000 tahun sampai habis padang mahsyar. Saya boleh menanti. Sabar kerana Allah Maha Penyabar bersama kita. Kita boleh sabar. Kamu boleh sabar ke tidak, saya tidak tahu. Kamu ada kesabaran untuk ini? Tak ada. Kamu tidak sabar untuk mencari duit dan dunia dan segala masih Allah. Kamu ada kesabaran tinggi untuk itu. Kamu sanggup turun naik tangga 23 kali 23 rakaat punya susah. Itu menunjukkan betapa kamu gagal di hadapan nafs. Betapa lemah kamu dengan satu nafs yang tidak ada daya sedikit pun. Betapa kami ditipu, kita ditipu. Kita menipu. Kita tertipu oleh nafsu. Siang malam, siang malam, siang malam. Sebab kita tidak ada dengan orang yang mengingatkan kita pada nafsu di dalam bulan Ramadan. Luar bulan Ramadan, ingat pasal nafsu, dia akan bunuh Syekh. Dia akan sakiti Syekh. Dia akan tinggalkan.
Amalan utama yang kita wajib lakukan atas nafs ni adalah tazkiyah. Kalau itu dah tak ada, bungkus Ramadan kamu, tapau, pergi letak di mana-mana. Sekarang tazkiyah kamu, saya torture kamu dengan ilmu ni. Amalan ni pergi cari di mana-mana ulama datang. Kalau sabar, datang hari-hari belajar ilmu. Tidak. Welcome. Salatullahi wassalam ala man uyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uyal Qur'an. Ali wajil kiram Jawil Qur'an. Baitil kiram Sabi Jawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uyal Qur'an. Ali baitil kiram Sabi Dawil Qur'an. Ali baitil kiram Sabi Dawil Qur'an. Betapa seronok kalau amal ibadah kita lakukan ada jaminan istiqamah. Itulah rahsia istiqamah. Istiqamah adalah karamah. Segala nabi-nabi tanya, apa kamu nak mujizat? Aku istiqamah tak? Wali-wali kata, aku istiqamah tak? Itulah karamah.